Jadi cadangan mereka ialah menghantar 2 orang duta, menghantar 2 orang utusan yang mereka rasa paling layak, paling berkemahiran untuk menggalas tugas ini. 2 orang ni akan dihantar kepada Rabbah Yahudi, minta persetujuan, minta kesepakatan, minta nasihat daripada mereka bagaimana nak menyelesaikan kekusutan masalah ni, iaitu Muhammad ni benar-benar seorang Nabi dan Rasul ataupun sebaliknya. Maka dalam riwayat, siapakah 2 orang yang diutus? Pertama ialah Nadar bin Haris dan yang kedua ialah Uqbah bin Abi Mu'is. Siapa Nadar bin Haris? Nama penuh dia Nadar bin Haris bin Alqamah bin Kalada bin Abdul Manaf bin Abdiddar bin Qusay. Baik, kalau tengok di sini Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay. Dia akan sampai pada jaluran yang sama pada moyang Nabi yang bernama Qusay. Cuma saya takut silap faham bila jaluran salasilah pada Nadar ada Abdul Manaf, jaluran salasilah Nabi pun ada Abdul Manaf. Abdul Manaf pada salasilah Nabi bukanlah orang yang sama, bukan Abdul Manaf yang sama dengan jaluran Nadar bin Haris. Okey. Walaupun sama-sama bin Qusay. Sebab jaluran Nabi Abdul Manaf bin Qusay. Jaluran Nadar bin Haris Abdul Manaf bin Abdiddar bin Qusay. Ada Abdiddar sebelum Qusay. Kerana Abdul Manaf Nabi dengan Abdiddar Qusay itu adik-beradik, dua-dua anak Qusay. Anak Qusay ada 3. Abdul Manaf bin Qusay, Abdiddar bin Qusay, Abdul Uzza bin Qusay. Jadi Nabi Muhammad lalu ko Abdul Manaf bin Qusay. Kalau kawan ni tadi lalu Abdul Manaf bin Abdiddar bin Qusay. Jadi Abdul Manaf Nabi itu pak saudara kepada Abdul Manaf Nadar bin Haris. Takut sebab ada nama Abdul Manaf, pasal apa ada ni tertonggak satu jalan ke Qusay, hak ni Abdul Manaf bin Qusay terus. Jadi automatik Abdul Manaf yang Rasulullah ni pak saudara kepada Abdul Manaf yang kedua. Jadi Abdul Manaf Nadar bin Haris ni dia akan jadi sepupu dengan Hashim lah. Kau tak nampak lagi? Sebab Hashim bin Abdul Manaf. Hak ni Abdul Manaf bin Abdiddar. Abdul Manaf dengan Abdiddar adik-beradik. Jalur Nabi Hashim dengan Abdul Manaf tu akan jadi sepupu. Jadi belah ni hak Abdul Manaf Kalada. Dia akan jadi 2 pupu dengan Abdul Muttalib. Abdullah akan jadi 3 pupu dengan Alqamah. Dan Nabi akan jadi 4 pupu dengan bapak dia Haris. Jadi dia ni anak 4 pupu Nabi. Kau pening dah? Anak 4 pupu. Kalau sini dia tak sebut dah, biasa kan? Orang Kelantan dia sebut waris dah lah. Dia terik pun 2 pupu. Ni sepupu hang, ni 2 pupu hang, 3 pupu pun orang tua jarang nak sebut. 3 pupu, 4 pupu dia sebut waris dah. Anak beranak kita. Itulah kedudukan Nadar bin Haris. Siapa dia ni? Dia salah seorang antara golongan elit, golongan yang berilmu luas, berwawasan besar. Dia ni seorang businessman yang banyak tugas dia ni bukan di Mekah, tapi menguruskan perdagangan dan perniagaan bisnes dia di luar, terutama di Hirah. Sejarah merakamkan kepada kita Hirah ni adalah kota besar, satu kota yang berada di bawah jajahan Parsi pada ketika itu, dan dia banyak berada di sana berhubungan dengan pembesar-pembesar dan golongan ilmuwan di sana. Jadi bila Nadar bin Haris duduk di sana, dia banyaklah hikayat-hikayat, cerita-cerita dongeng orang-orang Parsi, hikayat-hikayat raja Parsi seperti Ispandiar dan sebagainya. Jadi bila timbul
Ni kes deriamu sangking ni. Orang bersandah jangan makan banyak dia. Nanti lekat tekak. Lekat sungguh ni. Baik. Bila timbul cerita Nabi Muhammad dia balik ke Mekah. Apa yang dia buat? Jadi dia ni akan sailang kisah-kisah yang dibawa oleh Nabi menerusi ayat-ayat Al-Quran dengan cerita dan ilmu yang dia ambil daripada Hirah tu. Contoh bila Rasulullah nak berdakwah, Rasulullah jumpa dengan individu-individu tertentu, Rasulullah tegur mereka, Rasulullah cerita pasal ayat-ayat Al-Quran yang turun pada baginda. Dan bila Rasulullah meninggalkan golongan tadi, maka dia akan pi pula. Dia akan pi sailang golongan tadi. Muhammad cerita pasal apa tadi kat hang? Muhammad cerita kat kami macam ni, macam ni, macam ni, macam ni. Dia pun gunalah cerita dia ambil daripada Hirah tu. Cerita-cerita legenda, cerita-cerita dongeng biasa lebih powerful dan fantastik daripada cerita-cerita ayat-ayat Al-Quran. Jadi habis dia cerita, dia akan tanya, antara cerita Muhammad dengan cerita aku ni, mana lagi best? Mana lagi sedap? Mana lagi seronok untuk didengar? Dan ada kelanjutan daripada tu, dia upah dengan mewujudkan kemah-kemah. Dia panggil penyanyi-penyanyi, penari-penari untuk menarik perhatian mereka lalu meninggalkan dakwah Nabi. Walaupun sebelum ni pernah dengar dakwah Nabi, lepas tu malam tu panggil pergi tempat gelek, pergi tempat menyanyi, pergi tempat bersyair. Itulah. Tu Nadhr bin Haris. Lebih kurang nak kenal tuan. Satu lagi, Uqbah bin Abi Mu'is. Uqbah bin Abi Mu'is ni, Uqbah bin Abi Mu'is. Abi Mu'is tu bapak dia tu gelaran. Nama bapak dia Aban. Aban bin Abu Amru. Abu Amru bin Umayyah. Umayyah bin Abdisyams. Abdisyams bin Abdil Manaf. Abdil Manaf Tok Nabi jugalah. Tok Nabi. Cuma bezanya dia jalur Abdisyams, Nabi jalur Hashim. Tadi kan Abdul Manaf bin Qusay. Ini anak kepada Qusay tu Abdul Manaf, hak jalur Nabi tu dia ada anak 4 orang. Anak Abdul Manaf yang pertama Muttalib. Anak Abdul Manaf yang kedua Hashim. Anak Abdul Manaf yang ketiga Abdul Syams, jalur kawan ni tadi. Anak Abdul Manaf yang keempat Naufal. 3 hak awal tu Muttalib, Hashim, Abdul Manaf tu satu bapa, satu mak. Cuma Naufal, hak adik bongsu tu satu bapa, mak lain. Maknanya bini Abdul Manaf hak lain yang melahirkan Naufal. Jadi kalau Nabi lalu kok jalur siapa? Kok jalur Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf. Dia melalui jalur Abdisyams. Abdul Manaf ada anak ni, Muttalib tu hak sulung. Yang kedua, Hashim dengan Abdisyams ni dalam sejarah kembar. Moyang Nabi hak nama Hashim dengan hak kawan ni tadi, Abdisyams tu kembar. Cuma ada peristiwa yang menarik. Sewaktu mereka berdua ni dilahirkan dulu, jari telunjuk Abdisyams ni dia melekat di dahi Hashim. Jadi bila bidan-bidan pada masa tu cuba pelerai mereka, jadi bila tarik jari tu terpancuk darah keluar daripada dahi Hashim. Jadi orang-orang tua pada masa tu beranggapan peristiwa dan kisah ini kalau ada kebenaran dia, satu masa kedua-dua keluarga ni akan terjadi pertumpahan darah. Akan jadi peperangan yang besar. Dan kalau kita tengok dalam sejarah, antara yang paling awal ialah Perang Siffin. Perang Siffin di antara siapa? Sayyidina Ali, Bani Hashim, dan Muawiyah dari Bani Abdisyams itulah. Yang kedua, dinasti Umayyah datang daripada Bani Abdisyams, dinasti Abbasiyah datang daripada Bani Hashim. Itu sejarah pertumpahan darah yang besar di antara kedua keluarga ni. Jadi hak mari ikut Abdisyams tu, Muawiyah, Osman bin Affan, sebab Osman dengan Muawiyah tu sepupu je. Abu Sufyan bin Harb. Semua tu jalur Abdisyams inilah, keluarga Umayyah.
Jadi Hashim dengan Abdi Syams adik-beradik. Anak Hashim Abdul Muttalib dengan Umayyah sepupu. Abdullah dengan bapak dia Abu Amru, dua pupu. Nabi Muhammad dengan bapak kawan ni pula Uqbah bin Abi Mu'is Aban, tiga pupu. Jadi dia anak tiga pupu Nabi. Kawan tu tadi 4 pupu Nabi, dekat-dekat lah tu. Pening sekali lagi tak? Tak apalah, cuma nak habaq, itulah kedudukan dia. Gelekkan dua, siapa dia? Pertama pak saudara dia, Abu Lahab. Yang kedua kawan ni lah, Uqbah bin Abi Mu'is. Kawan ini banyak buat kat Nabi. Satu ketika, Uqbah bin Abi Mu'is ni, hati dia dengar Nabi membaca dan mengalungkan ayat Al-Quran. Sampai satu ketika dia buat majlis besar-besaran, dia panggil golongan-golongan elit, golongan bangsawan yang dia rasa ada pengaruh, semua dia panggil. Jadi bila demikian, dia juga jemput Nabi. Bila Nabi sampai rumah dia, dia jemput Nabi makan. Tapi Nabi tak mau makan. Nabi kata, aku tidak akan makan makanan dan hidangan ni sebelum engkau mengucapkan tiada Tuhan selain Allah dan aku ni pesuruh dia, baru aku makan, Nabi kata. Lalu dia kata tak apa, dia menyanggupi nak buat benda tu. Lalu dia pun sebutlah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Seolah-olah dia telah masuk Islam. Jadi bila dengar dekat geng-geng kawan dia, Abu Jahal lah, Ubay bin Khalaf lah, mereka kata hang ni dah tak berapa betul dah ni, hang ni gila ke apa. Dia kata aku bukan apa, aku menyanggupi untuk melafazkan kalimah tu kerana aku malu dan tak sanggup bila seseorang tu keluar daripada rumah aku dalam keadaan dia lapar dan dia tak makan. Oh, pendek juga dia, hebat jugalah. Maknanya kalau dia tak sebut, Nabi akan keluar dengan tak makan dan lapar keluar daripada rumah dia. Aku jadi malu kalau tetamu tu keluar bentuk macam tu daripada rumah aku, sebab tu aku sanggup nak. Lepas pada tu dia murtad balik. Abu Jahal duk cucuk dia, Ubay bin Khalaf duk cucuk dia. Lepas tu dia pergi maki Nabi, dia ludah Nabi. Dan Nabi pernah pesan kepada dia, suatu masa kamu akan keluar daripada bukit tu dan kamu akan bertemu dengan aku di bukit sebelah ni. Itu merujuk kepada peristiwa perang Badar. Dia tertawan dan dihukum pancung. Tu Uqbah bin Abi Mu'is. Carilah kisah dia dalam sejarah. Baik.